mengucapkan selamat datang kepada 3 ahli panel. Yang pertama, Datuk Syekh Muhammad Badaruddin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Kedah. Yang berbahagia Ayahanda Tuan Guru Haji Saleh Musa. Dan juga yang ketiga, yang bahagia Ustaz Aminuddin Haji Abdul Rahim, Ahli Majlis Fatwa Negeri Kedah. Jadi pihak majlis mengucapkan selamat datang, dan juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang di luar. InsyaAllah ada skrin, tuan-tuan boleh tengok di luar kehadiran yang amat baik pada malam ni. Jadi dengan tidak buang masa, pada malam ni moderator kita pada malam ni ataupun pengerusi forum pada malam ni yang bahagia Ustaz Muhammad Zulkifli bin Maisa. Jadi saya serahkan majlis ini kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Zulkifli bin Maisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia dikasihi Datuk Paduka Syekh Badaruddin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, yang kalau tuan-tuan pernah dan biasa dengan majlis ilmu, sebenarnya jarang mufti ini turun sama dengan kita. Tapi alhamdulillah Datuk Mufti kita Kerajaan Negeri Kedah, panggillah cawak mana pun insyaAllah dia akan sampai. Begitu yang kedua, Ayahanda Tuan Guru Haji Saleh Musa, yang jarang-jarang kita jumpa Tuan Guru yang sanggup bergelombang dengan masyarakat untuk pertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita melihat wajah berseri Ayahanda Tuan Guru, dan kita doakan, amat berharap agar Allah panjangkan umur usia Tuan Guru kita insyaAllah. Dan yang sebelah sana, Syekh Aminuddin bin Abdul Rahim adalah ahli majlis fatwa Kerajaan Negeri Kedah. Anak muda yang begitu hebat sebenarnya, bakatnya sedang digilat untuk menjadi pelapis kepada Tuan Guru dan insyaAllah kepada Datuk Mufti insyaAllah. Jadi kita berharap pada 3 ahli panel yang berada bersama dengan kita pada malam ini, bersempena dengan bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap agar pelapis pewaris para ulama ini, dan kita bersama dengan tuan-tuan guru yang ramai pada malam ini, Tuan Guru Haji Rejab yang duduk di atas kursi sana, dan Ayahanda Tuan Guru Haji Izzuddin, tuan-tuan guru dan para asatizah, ustaz-ustaz yang muda-muda, ustaz-ustaz yang lama-lama, dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Bersyukur sangat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saya sebagai tuan rumah pada malam ini. Tuan rumah pun tuan rumah lah, insyaAllah, melihat kehadiran tuan-tuan dan kesungguhan para panel kita untuk bersama dengan kita pada malam ini, dengan tujuan yang sama, tekad yang sama, dalam suasana masyarakat pada hari ini menghadapi cabaran yang amat getir, di mana pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi dasar perjuangan para ulama terdahulu, mereka sanggup dipenjara, mereka sanggup dibunuh, mereka sanggup apa jua kerana mempertahankan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana kita melihat di zaman mereka lah, Islam berada di hadapan, musuh amat gerun terhadap Islam terdahulu, kerana benteng akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu dipertahankan sesungguhnya oleh para ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, betapa kepentingan Ahli Sunnah wal Jamaah yang hari ini disebut sahaja. Kebanyakan masyarakat hanya menyebut sahaja Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak pernah diperincikan kenapa perlu dipertahankan, mengapa ia penting. Adakah tidak sama dengan pahaman-pahaman lain yang juga mengaku Islam, juga mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah,
yang kadang-kadang kalau kita dedahkan bukan anak muda, anak tua pun tidak paham apa itu ahli sunnah wal jamaah, hanya mengaku saja. Apatah lagi di saat-saat berlakunya serangan terhadap akidah kita oleh golongan-golongan yang kita sebut pada hari ini, yang diheboh-hebohkan Syiah dan sebagainya. Mana benteng pertahanan? Tentu tidak guna kita menyebut kesilapan, kesalahan musuh kalau benteng kita ini benteng yang tidak mampu mempertahankan daripada serangan musuh-musuh ini. Jadi tuan-tuan, tidak memanjangkan kalam lagi, saya sebenarnya amat berbangga dengan anak muda, dan insya-Allah sebagai wakil daripada pemuda, Tuan Syekh Ustaz Aminuddin kita ni, insya-Allah boleh mengubah sedikit bagaimana sebenarnya pahaman yang secara ringkas kita boleh tahu apa itu ahli sunnah wal jamaah dan kenapa dia penting untuk kita pertahankan. Insya-Allah dipersilakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyir rahmah hadil ummah كاشف الغمة إمام الأئمة قيمة كل قمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت بالعلم معروف ونحن بالجهل موصوفون، فعلمنا علما من لدنك نصير به كاملين في المحيا والممات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أو كما قال. أما بعد. Yang dimuliakan pengurusi majlis yang diraikan Al-Fadhil Sahibus Samahah Datuk Paduka Syekh Muhammad Badruddin Haji Ahmad Hafizahullah Ta'ala min kulli su'in fid dunya wal akhirah, yang diraikan ayahanda Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi fid darain amin. Dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rajab, Tuan Guru Haji Azzuddin, seluruh para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Untuk mukaddimahnya, saya ingin bercakap tentang beberapa kenyataan daripada Al-Quran dan Hadis tentang kebenaran mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam Al-Quran ayat 54 Suratul Ma'idah, Allah berfirman: فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Allah menyatakan Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta, dan kaum itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersifat lemah lembut terhadap orang yang beriman, tegas dan keras kepada orang-orang kafir, berjihad pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Itu adalah limpah kurnia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendak, dan Allah itu maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ketika ayat ini diturunkan, Nabi SAW menepuk belakang Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dan menyatakan, mereka adalah kaummu
al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyatun hum qaumun araqqu afidatan wa alyanu quluba. Iman itu di Yaman dan hikmah itu di Yaman. Mereka adalah kaum yang lembut hati mereka, dan ditujukan kepada Imam Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu yang merupakan salah seorang sahabat yang terkenal. Al-Imam As-Subki menyebut di dalam kitab At-Tabaqatus Syafi'iyah yang menyatakan bahwasanya sifat yang terdapat dalam ayat ini memberikan suatu pujian kepada pengikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Ibn Asakir menyebut di dalam kitab Tabyinu Kadhibil Muftari ala Al-Imam Abil Hasan Asy-Syazili, kitab setebal lebih dari 300 muka surat, memuji tentang kebenaran dan kebaikan imam yang menjadi ikutan kita. Dan di dalam kitab-kitab ulama yang terdahulu dan terkemudian, mereka menyusun siapakah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam hadis disebutkan, umat aku akan berpecah kepada 73 puak, satu saja yang selamat. Sahabat bertanya, siapakah satu puak itu? Nabi SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang yang mengikut jalanku dan jalan para sahabatku. Menurut riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan ahlus sunnati wal jamaati. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nabi SAW menyebut dalam dua hadis yang diriwayatkan, golongan yang selamat hanya orang yang mengikut jalan baginda dan para sahabat. Dalam riwayat yang lain, ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah ahlus sunnah? Orang yang mengikut sunnah Nabi SAW. Siapakah al-jamaah? Orang yang mengikut jamaah kumpulan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Di dalam kitab syarah kepada Ihya Ulumuddin Ithafus Sadatil Muttaqin, Al-Imam Murtada Az-Zabiri rahimahullah menyatakan, idza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila digunakan perkataan ahlus sunnah dalam kitab-kitab, maksud ahlus sunnah ialah mereka yang berimamkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir 'an al-Kaba'ir, 'an iqtiraf al-kaba'ir. Dikuatkan oleh Syekh Sa'id Hawa dalam kitabnya Jaulat fi Fiqh al-Kabir wal Akbar. Disokong oleh Imam Abdul Hasan Al-Ali Al-Nadawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Rijalul Fikri wal Da'wah. Disokong oleh Syekh Muhammad Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Disokong oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari, Imam Nawawi pengarang kitab Syarah Sahih Muslim, dan ulama-ulama besar yang lain. Dr. Wahbah Az-Zuhairi yang masih hidup, Profesor Dr. Said Ramadan Al-Muti, Yusuf Al-Qaradawi, ulama-ulama yang terdahulu yang terkemudian menyatakan mazhab ahli sunnah ialah mereka yang berimamkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Disebutkan dalam satu kitab bagaimana Allah kurniakan mimpi yang baik kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di bulan Ramadan pada 10 malam yang pertama. Beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kepada Sayyiduna Abul Hasan Al-Asy'ari, "Ya Ali, unsur al-madhahib al-marwiyyah anni fa innaha 'ala al-haqq." Wahai Ali, tolonglah mazhab yang diriwayatkan daripadaku, sesungguhnya ini adalah mazhab yang benar. Imam Abu Hasan Asy'ari tidak melaksanakan perintah mimpi itu. Pada 10 malam yang kedua daripada bulan Ramadan, beliau bermimpi yang sama. Nabi SAW suruh yang sama. Beliau tidak melaksanakan mimpi itu. Pada 10 malam yang ketiga, berbetulan pada malam 27, dia selepas mengkhatamkan Al-Quran, beliau tertidur dan bermimpi kali yang ketiga. Nabi SAW bersabda, "Ya Ali, unsuril madahib al-marwiyyah anni fa innaha 'ala al-haqq fa inna Allah sayamudduka bimadadin min 'indih." Wahai Ali, tolonglah mazhab yang diriwayatkan daripadaku, sesungguhnya ia adalah mazhab yang benar, sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan kepadamu dari sisinya. Lalu dia berkata, aku pun mula mengarang dan menyusun kitab tentang mazhab dan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ada bab-bab yang aku tak tahu. Kadang-kadang Allah bagi ilham sehingga aku dapat menyempurnakan berkat arahan
arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi yang indah tersebut. Itu salah satu daripada yang diceritakan. Banyak lagi yang disebut oleh ulama tentang kelebihan Imam Abu Hasan Asy'ari yang datang keturunan daripada Imam Abu Musa Asy'ari, cucu cicit kepada Imam Abu Musa Asy'ari yang dipuji oleh Nabi SAW berdasarkan kepada ayat 54 dalam suratul Maidah. Yang kedua, dalam segi fiqh kita orang Kedah, orang Malaysia secara umumnya, kebanyakan orang Malaysia kita mengikut mazhab Syafi'i. Salah seorang imam yang dipuji oleh Nabi SAW dalam hadis, Inna alima Quraisyan yamla'u tibaqal ardi ilma. Sesungguhnya akan wujud seorang alim bangsa Quraisy, ilmunya tersebar seluruh dunia. Dalam riwayat yang lain, qaddimu Quraisyan wa ta'allamu min Quraisy. Utamakan bangsa Quraisy dan petiklah ilmu daripada ulama keturunan Quraisy. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah telah mentafsirkan hadis tersebut. Imam Nawawi menyebut dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Imam Yusuf An-Nabhani menyebut di dalam kitab Jami' Karamatil Awliya bahwasanya yang dimaksudkan dengan ulama keturunan Quraisy, yang dimaksudkan dalam hadis itu tidak lain dan tidak bukan ditujukan kepada imam besar kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang berumur 7 tahun dah hafal Quran ketika masih budak-budak bermimpi dalam kitab Manaqibus Syafi'i karangan Al-Imam Al-Baihaqi. Disebutkan ketika Imam Syafi'i masih kanak-kanak, masih seorang budak, bermimpi bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada Imam Syafi'i, "Ya gulamu mimman anta?" Wahai budak, daripada manakah kamu? Imam Syafi'i menjawab dalam mimpi tersebut, "Ana min rahtika ya Rasulullah." Saya daripada keluarga engkau wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, "Udnu minni," mai dekat saya. Pada nautu minhu, aku dekat Nabi SAW. Fa akhraja riqahu. Nabi SAW mengeluarkan air liur baginda yang mulia, disapu pada bibirku, disapu pada lidahku, dimasukkan ke dalam mulutku. Setelah Imam Syafi'i menjadi tua, Imam Syafi'i menyatakan, semenjak aku mimpi ketika kanak-kanak Nabi SAW memasukkan air liur baginda ke dalam mulutku, sampai hari ini aku tak pernah salah membaca hadis Nabi SAW berkat air liur baginda yang dimasukkan ke dalam mulutku. Imam Syafi'i bukan orang biasa. Imam Syafi'i dikarang pujian dan sifat mulia yang ada pada Imam Syafi'i oleh banyak ulama. Antaranya ulama hadis yang terkenal Al-Imam Al-Baihaqi menyusun kitab tajuk dia Manaqibus Syafi'i, 2 juzuk, 1 jilid besar memuji tentang kehebatan Imam Syafi'i. Yang ketiga, kita mempelajari ilmu tasawuf yang merupakan ilmu fardhu ain yang ditinggalkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ada diceritakan oleh ulama Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazili rahimahullah ta'ala satu masa melihat Nabi SAW berada dalam mimpinya dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan satu soalan, engkau telah bersabda dalam sebuah hadis, alim Quraisy, engkau telah bersabda dalam hadis, dalam sebuah hadis yang berbunyi, ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama di kalangan umatku seumpama Nabi di kalangan Bani Israel. Siapakah ulama di kalangan umatmu yang merupakan seorang ulama seumpama Nabi di kalangan Bani Israel? Nabi SAW berpaling dan memanggil, di manakah Imam Ghazali? Ghazali datang duduk depan Nabi SAW dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad bertanya kepada Imam Al-Ghazali, siapa nama kamu? Imam Ghazali menyatakan, nama saya Muhammad bin Muhammad. Nabi Musa mendengar jawaban Imam Syafi'i. Imam Ghazali lalu berprotes sedikit, tanya sedikit, komen sedikit kepada Imam Ghazali. Kenapa Rasulullah bertanya kepada kamu siapa nama kamu, tapi kamu jawab panjang? Nabi Muhammad tanya sama, kamu nama apa? Kamu kata Muhammad bin Muhammad. Nama dia, nama puak, nama tuan. Kenapa jawab panjang? Tanya sepatah, jawab sepatah. Lalu Imam Ghazali berpaling kepada Nabi SAW, bertanya kepada baginda, ata'addabu ma'ahu aw askut am ujib? Wahai Rasulullah, aku nak beradab dengan Nabi Musa, nak berdiam diri, ataupun aku nak jawab pertanyaan Nabi Musa?
Nabi SAW bersabda jawab. Lalu Imam Ghazali bertanya kepada Nabi Musa, wahai kalim Allah, kenapa ketika Allah bertanya kepada engkau, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu, di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Kenapa engkau menjawab, qala hiya 'asaya atawakkau 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra? Kenapa engkau menjawab, ini tongkat aku bersandar pada tongkat aku menggunakan tongkat aku untuk memukul daun-daun bagi digugurkan untuk dimakan oleh kambingku, dan dengan tongkat aku ini aku menggunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Kenapa bila Allah Ta'ala tanya engkau, apa di tangan kananmu, jawab tongkat saja. Kenapa jawab panjang? Jawab Nabi Musa, aku suka bercakap dengan Allah, sebab itu aku jawab panjang. Imam Ghazali berkata, aku suka bercakap dengan Rasulullah, sebab itu aku bercakap panjang. Mendengarkan jawapan itu, Nabi Musa senyum, Nabi Muhammad senyum, melihat kebijaksanaan Imam Ghazali rahimahullah yang boleh menjawab pertanyaan Nabi Musa berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah tokoh-tokoh yang kitab-kitab mereka, ajaran mereka dipegang oleh guru pondok kita zaman dulu sampai sekarang, sehingga kan ada lagi ulama mengarang kitab menyatakan Nabi SAW sudah mengiktiraf mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sudah mengiktiraf fiqh 4 mazhab, sudah mengiktiraf ilmu tasawuf berdasarkan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyak ulama, antaranya Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak wa sahhahu Adz-Dzahabi. Nabi SAW bersabda, la tuftahanna al-Qustantiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaysh dhalika al-jaysh. Sesungguhnya akan dibuka kota Istanbul. Sebaik-baik ketua ialah ketua yang membuka kota tersebut. Sebaik-baik tentera ialah tentera yang membuka kota tersebut. Setelah 800 tahun, lebih dari 800 tahun hijrah, Nabi SAW bersabda di zaman baginda, setelah 800 tahun muncullah lelaki tersebut yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala yang membuka kota Istanbul. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih ini sama mazhab macam Tutuhu dia. Sultan Muhammad Al-Fatih pengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berimamkan Abu Mansur Al-Maturidi. Pengikut kepada salah satu mazhab 4 bermazhabkan mazhab Hanafi yang diiktiraf salah satu mazhab yang muqtabar, yang difirmankan oleh Allah. Allah suruh kita ikut 4 mazhab melalui firman Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapakah ahli dzikri? Ulama mujtahidin di kalangan ulama 4 mazhab. Sekiranya dalam kitab Al-Madhhabiyah, dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah menyatakan, sekiranya kamu merupakan orang awam ataupun kamu merupakan orang alim, tetapi orang alim yang tidak mampu berijtihad dan tidak sampai kepada darjat mujtahidin, wajib bagi orang awam dan orang alim yang sedemikian mengikut ulama mujtahidin. Salah seorangnya ialah ulama 4 mazhab Syafi'i kita. Dan di sisi tasawuf, dia merupakan orang yang mengamal ilmu tasawuf, dan dia merupakan orang yang tak pernah tinggal sembahyang tahajud seumur hidup. Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang keempat, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pejuang dan pembela kepada khilafah Utsmaniyah, khilafah Islamiyah Utsmaniyah di zamannya. 4 sifat ini dipuji oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Kita orang biasa, mau tidak mau kita kena dapatkan dalil pada hari ini. Kenapa? Kerana terdapat berbagai pahaman yang meresap masuk ke dalam negara kita, ke dalam negeri kita, yang bercanggah dengan apa yang kita terima daripada tubuh pondok kita. Ada yang mazhab Syiah, ada yang Wahabi, ada yang Qadiani, ada tarekat yang sesat dan sebagainya. Kita perlu memperkasakan mazhab yang kita miliki, yang kita terima, ajaran yang kita terima. Ulama menyatakan, usluk tariqal huda wa la tadurruka qillatus salikin watruk sabilar rada wa la tanfa'uka kathratul halikin. Hendaklah kamu mengikut jalan petunjuk, tidak memudaratkan kamu walaupun orang yang mengikut itu sedikit. Zaman Nabi Nuh, yang ikut Nabi Nuh sikit, yang lawan Nabi Nuh ramai. Tapi bukan berarti orang sikit itu salah. Orang yang betul dengan ajaran Allah, betul dengan mazhab Ahlussunnah, betul dengan ulama 4 mazhab, betul dengan ajaran tasawuf yang betul, itulah orang yang benar. Betul dengan perjuangan Islam yang betul, itulah orang yang benar. Usluk tariqal huda, ikutlah jalan petunjuk Allah. Wala tadurruka qillatus salikin, walaupun orang yang ikut itu sikit tetapi tidak memudaratkan kamu yang ikut. Wadruk sabilar rada, tinggalkan jalan yang salah.
wala tanfa'uka kathratul halikin. Tidak akan memanfaat kepada kamu kerana mereka yang mengikut jalan yang salah akan menuju kepada kerosakan dan kebinasan. Ulama menyatakan, laula ishti'alun nari lama 'urifa al-'udu min al-khashabi. Kalau tidak kerana api yang membakar, nescaya tidak dikenali yang mana satu kayu yang wangi, yang mana satu kayu biasa. Kayu wangi yang orang boleh tahu duduk dalam hutan sama dengan kayu lain nampak biasa. Dan bila kita bakar kayu, tahu yang ini kayu senangi, yang ini kayu gaharu, mahal, ini kayu biasa. Begitu juga mazhab Ahlussunnah sedang dibakar oleh musuh-musuhnya sekarang. Mazhab Syafi'i sedang ditentang oleh orang yang terlibat dengan pahaman Wahabi kerana tak mengaku Wahabi. Main musim Nisbu Syahbad, dia kritik Nisbu Syahbad. Jika darah, kunut dia kritik, bismillah dia kritik, dia kritik amalan-amalan kita. Lepas dia kata, aku bukan Wahabi. Orang dulu tak mengaku. Tulisan-tulisan dia membuktikan dia Wahabi, membawa pahaman Wahabi. Kritik Maulid Rasulullah, boleh bisa Maulid pitanya. Dia akan kata Maulid bid'ah. Lepas tu tak mengaku Wahabi. Ada azabnya kan? Kita berada di zaman amalan yang benar yang ditinggalkan oleh Turkan Ali, yang ditinggalkan oleh Tuan Guru Wahid Umar Az-Zuhri, Tuan paman besar ulama-ulama besar, yang disambung oleh Tuan Guru kita Tuan Guru Haji Saleh dan ulama-ulama lainnya. Kita sedang berada dalam suasana dibakar oleh musuh, dan dengan pembakaran itu akan mendatangkan satu bau yang wangi, dengan mendatangkan hujah-hujah, dengan mendatangkan pertemuan-pertemuan bagi menjelaskan kepada masyarakat bagaimana penting dan perlunya kita mengikut apa yang dijelaskan tadi. Dan mudah-mudahan apa yang saya sebutkan secara ringkas tadi memberikan satu manfaat kepada kita semua. Dan yang penting, kebenaran yang kita terima perlu disebarkan kepada masyarakat, kerana ulama menyatakan inna masyakilal hayati kullaha nashi'atun an jahlin aw ghaflatin. Inna masyakilal hayati kullaha nashi'atun an jahlin aw ghaflatin wala ilaja laha illa binuril ilmi wa dzikri. Sesungguhnya permasalahan yang berlaku dalam hidup, permasalahan yang berlaku pada individu, keluarga, negeri, masyarakat, negara dan dunia berpunca dari dua penyakit besar. Yang pertama penyakit jahil, yang kedua penyakit lalai. Tidak ada rawatan kepada dua penyakit itu melainkan dengan mendapatkan cahaya ilmu dan cahaya zikir. Orang buat jahat kadang-kadang dia tahu tapi dia lalai, dia buat jahat. Dia kena kembali kepada bertaubat, kembali kepada berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan ia menjadi satu pedoman, dan kita merasakan kepentingan majlis seumpama ini untuk kita mendapat nasihat dan doa daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita dapat mempertahankan kebenaran yang kita warisi daripada ulama warasatul anbiya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tuan-tuan, bahasan yang begitu hebat dengan hujah nas dan kitab-kitab yang telah dijelaskan oleh Syekh Aminuddin. Jadi untuk orang pertama ni saya nak satu soalan daripada hadirin sekalian. Untuk apa datang kalau tidak mahu penjelasan? InsyaAllah boleh. Tak bersedia, tak apa. Sebenarnya Datuk Syekh kita bersedia untuk meneruskan penerangan kepada kita bagaimana setelah kita mengenali pemimpin di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang bertaliannya sampai kepada Rasulullah, yang Rasulullah sebut waktu hayatnya masih hidup, bahawa kebenaran mazhab yang kita lalui dan bagaimana cara sebenarnya umat tercari-cari bagaimana cara untuk menghayati mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tak tahu, sebut saja boleh Ahlussunnah ni betul, kita apa tak tunggu jalan. InsyaAllah Fadilatul Syekh Badaruddin menjelaskan keadaan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis pada malam ini, yang kita hormati ayahanda kita Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, yang berbahagia Tuan Syekh Hamiduddin bin Abdul Rahim, ahli fatwa kerajaan negeri Kedah, ahli fatwa negeri Kedah, yang berbahagia Abang Din kita yang sama-sama hadir dalam majlis ini, berbahagia Ustaz Marjak, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Saya amat puasa berbangga apabila melihat sambutan yang kita buat ini diberi sambutan yang begini hebat oleh masyarakat. Ini menandakan bahawa masyarakat kita sayang kepada ulama. Ini menandakan bahawa masyarakat kita sayang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini menandakan bahawa masyarakat kita sayang kepada mazhab mu'tabar ulama-ulama mujtahidin antara Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan bahawa masyarakat tidak boleh terima akidah Syiah. Ini menandakan masyarakat tidak boleh terima akidah Mu'tazilah. Ini menandakan bahawa kita tidak boleh terima akidah Khawarij dan akidah-akidah yang jauh daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini juga memberi gambaran kepada kita bahawa kita orang Melayu Islam di Kedah ini masih kuat berpegang dengan mazhab Syafi'i. Kita tidak boleh terima Wahabi, kita tidak boleh terima apa yang disebut sebagai Salafi dan yang lain. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang yang berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah inilah orang-orang yang berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i inilah sejak daripada dulu ibu bapa kita, tok nenek kita, Tuan Husin, Pak Wan Sulaiman dan guru kita dulu ni, mereka berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mereka berpegang dengan mazhab Syafi'i. Mereka inilah yang hambat orang putih balik ke negeri mereka. Orang inilah yang menuntut kemerdekaan negara kita. Walaupun dalam sejarah tidak ditulis bahawa orang-orang inilah menjadi tokoh yang memerangi orang-orang putih yang beragama Kristen itu sampai mereka terpaksa tinggal negara kita, tinggal negeri kita. Mahalat kapok ni mai tambah ada pok-pok putih tu, bukan nak ambil balik. Jadi ini kejayaan. Kitab-kitab yang dibaca di kampung-kampung, di pondok-pondok dulu, itulah yang menggilap semangat keislaman yang tulis dalam diri anak-anak murid mereka. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ini kenyataan yang tak boleh siapa pun mengingkari. Jadi saya apabila main tengok begini, duduk begini, hebat majlis ilmu, sama dengan tokoh-tokoh para ulama kita, ayahanda Tok Guru Haji Saleh kita, antara orang yang masih hidup lagi sama dengan kita, mempertahankan akidah ini.
Saya nak sebut dalam undang-undang tubuh Negeri Kedah. Bahawa ini saya sebut dalam Majlis Agama Islam. Undang-undang tubuh Negeri Kedah bahawa umat Islam di Negeri Kedah ini hendaklah berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dalam undang-undang tubuh Negeri Kedah. Raja-raja kita dari dulu sampai sekarang, itulah yang mereka suruh berjalan dari Kedah ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dari segi amalnya ikut mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kami di Jabatan Mufti sekalipun telah diwartakan bahawa pandangan itu hendaklah diberi keutamaan pandangan kepada mazhab Imam Syafi'i, qaul yang rajih. Kalau nak keluar daripada mazhab Imam Syafi'i pun mufti kena minta izin kat raja dulu, kata nak keluar sikit sebab ada masalah. Sebagai contohnya, ada tempat-tempat yang nak semayang tak boleh 40 orang mustautin. Tempat-tempat saya sebut dah macam di Pulau Langkawi, tempat orang-orang main kerusus dan sebagainya. Nak pergi semayang jemaah tempat lain tak boleh. Kita terpaksa mengikut fatwa Negeri Kedah, terpaksa kita keluar daripada mazhab Imam Syafi'i, ikut mazhab lain, Hanafi dan sebagainya. Saya pergi jumpa tuanku di istana minta izin. Tuanku tanya mazhab ada apa semua. Saya kata ada 4 tuanku saja, dia nak test saya. Kan dia tak tahu. Ada 4 tuanku. Baik, kita terpaksa ikut mazhab Hanafi. Kalau tidak orang ni tak boleh buat jemaah. Tuanku kata mufti, kita bagi kat mereka, kita izin kat mereka semayang jemaah. Kalau tidak kita takut budak-budak ni dia terlupa tak semayang jemaah. Jadi begitulah perjalanan Negeri Kedah ini. Sebab itu kita tidak mahu ada pahaman-pahaman lain yang kacau kita. Ada pahaman-pahaman lain yang kacau kita. Saya nak cerita satu hari Ustaz Aminuddin sudah saya sebut, seorang ulama yang menceritakan bahawa disebut Ahlussunnah wal Jamaah ialah mazhab Asy'ariyah Maturidiyah, iaitu Syekh Abdul Hasan Ali Hasan Nadwi, guru saya pernah mengaji kat dia. Apabila saya sembahyang subuh di masjid dia, di rumah dia di kampung, namanya kampung itu kampung Takia. Takia dalam bahasa Urdu maknanya bantai. Dia sembahyang duduk doa selang daripada dia. Sembahyang subuh, kami orang Indonesia ada 6 orang kami pergi. Sembahyang subuh kami pun tak baca bunut. Sebab mazhab Hanafi tak ada bunut, yang tu Imam Hanafi. Padahal kita boleh baca bunut. Tak sebenarnya baca bunut, habis sembahyang Maulana panggil saya. Dia kata kat saya, tahan nafta, awak jadi Hanafi lah tak? Nampak Maulana, bukan Syafi'i ada bunut dah sembahyang subuh. Awak tak baca sunat? Ya, saya imam tak baca. Imam tak baca apa saya dia mazhab Hanafi. Kamu mazhab Syafi'i bacalah bunut. Yang saya dengar sampai lah dulu. Teringat-ingat lagi kata-kata dia, ada kata apa? Al-a'immatu kulluhum ala haq. Imam-imam mazhab ni semua betul. Kami ikut mazhab Hanafi, kami betul. Kamu ikut Syafi'i pun kamu betul. Tak ada alasan kamu nak raih mazhab Murah ni. Ikutlah Syafi'i, buatlah bunut mazhab kamu semayang. Lepas tu dia tanya saya, Ambil mengaji di Nadwa tu, baca kitab fiqh, kitab apa? Saya kata untuk mengaji kepada Maulana Nasir Kitabul Hidayah, iaitu kitab fiqh mazhab Hanafi, lebih kurang terkenal kitab Syafi'i. Dia kata apa saya akan baca hidayah? Ada orang mengajar hidayah, saya mengaji hidayah lah. Hampa mazhab Syafi'i, hampa kena baca kitab Syafi'i. Dia panggil anak murid dia duduk di Syria, nama Maulana Faruq Al-Fatkali. Balik mai suruh mengajak kami orang-orang Malaysia dan orang Indonesia kitab Iqna'. Hampa tak payah baca kitab hidayah. Sebab hampa nak balik ke negara Malaysia itu orang mazhab Syafi'i. Jangan duk bawa di mazhab Hanafi duduk kacau mereka. Al-a'immatu kulluhum ala haq.
imam semua betul. Kami ikut Syafi'i, kami ikut Hanafi pun boleh masuk syurga. Hamba ikut Syafi'i pun boleh masuk syurga karena mereka adalah ulama-ulama mujtahidun. Ini ulama yang paham, ulama yang alim. Jadi saya terbayang lagi, begitulah pandangan Maulana Abdul Hasan Ali Hasani An-Nadwi, yang seorang ulama yang saya tak pernah tengok dengan mata kepala saya lagi. Orang yang cukup warak. Kita bangun sebelum subuh dia ada dalam masjid sembahyang tahajud. Lepas asar kita jumpa dia buat tasbih musim isteri sampai subuh. Ada zikir-zikir dia yang dia baca lepas asar sampai isya sampai maghrib. Baik, tuan-tuan dan tuan-tuan, ini pandangan dan ini pendirian kita. Oleh sebab itu, insya-Allah selagi saya menjadi mufti Nai Kedah, kita akan terus mempertahankan ini. Biarlah orang nak kata apa. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, macam Ustaz Aminuddin kata tadi lah, kalau kita nak tahu bau tak bau kayu itu kena bakar dulu. Bau tahu bau tak. Dan kita ambil falsafah, anjing dia salah berkah manapun, bukit tak akan bodoh. Kita anggap akidah kita ini adalah bukit yang kuat. Kita anggap bahwa pegangan kita kepada mazhab Syafi'i itu adalah bukit yang kuat. Kalau ada anjing-anjing koak nak salah, bukit tak akan berubah dengan salahkan anjing-anjing koak itu. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita manfaatkan pertemuan kita malam ini. Hadis ini pun kebetulan diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari, tu nenek Imam Ghazali, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dan orang sahabat yang Nabi tegur belakang dari yang dia sebut. Turun ayat Nabi tegur. Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan satu hadis Nabi, hadis muttafaq alaih. Imam Bukhari riwayat hadis ini dalam Kitabul Ilm. Imam Muslim riwayat hadis ini dalam Kitabul Fadail. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mathala ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilmi kamathali ghaythin asaba ardan فكانت منها طائفة طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلمه ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أو كما قال متفق عليه. Nabi menceritakan kepada kita selaku umatnya. Hari ini orang sibuk menyambut Maulid Rasul. Nabi menceritakan kepada kita bahawa petunjuk yang Nabi bawa, ilmu yang Nabi bawa mai kepada kita ini, Nabi ibaratkan semacam hujan yang turun di atas tanah. Suatu gambaran yang cukup hebat
Hujan turun, dia bawa air, tuan-tuan. Nabi bandingkan bahawa petunjuk Allah, ilmu Allah yang Nabi sampai kepada umat itu macam hujan, macam air, tuan-tuan. Air ini adalah suatu benda yang amat diperlukan oleh manusia. Manusia tak makan boleh hidup, tapi manusia kalau tak ada air mati. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Tuan-tuan pergi hospital, doktor tes kita dah letih, dia cucuk masuk obat, tuan-tuan. Ayam dia tak mau nasi sup pada cucuk ayam, kita bersegar balik. Masa ayam tak ada tu, tengok orang tak kenal, anak tak kenal, bini tak kenal, pak mentua tak kenal, buah ayam 3-4 botol jelek, kenal semua adalah kekuatan kita pada ayam. Allah Nabi bandingkan bahawa ilmu petunjuk yang dia bawa mereka kita tu macam ayam, keperluan hidup kita. Tapi sayangnya Nabi kata hujan yang timpa bumi itu, bumi ada 3 jenis kategori bumi. Nombor 1 Nabi kata ta'ifatun naqiyatun tayyibatun, suatu bumi yang baik, yang tayyibatun yang baik. Orang mana nak tayyib ni baik tak? Walaupun duk 3 meter, jangan baik juga. Buat dia pun nama baik. 3 meter, bagaimana? Tayyibatun ni bumi yang baik. Naqiyatun bumi yang suci, yang bersih. Bumi yang baik, bumi yang bersih. Apabila hujan turun, dia buat apa? Nabi kata qabilatil ma', dia terima air hujan. Kalau selama ini dia kering, hujan turun dia basah, maknanya bumi itu terima air hujan. Kita menunggu tu, kita tandus kering dengan ilmu, kita mengaji kat tutup guru kita ambil ilmu tu, segarkan jiwa kita, segarkan hati kita, segarkan minda kita. Macam mana air boleh menyegarkan bumi yang kering tadi. Kemudian bumi itu bukan takat dia segar saja, fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal kathir, dia menumbuhkan pula rumput rumpai, dia bertumbuhkan pula pokok-pokok kayu, sampai orang lain boleh ambil faedah daripada rumput rumpai pokok kayu yang ditumbuhkan oleh bumi yang telah hisap air tadi. Inilah tutup guru kita. Dia mengaji ilmu Allah daripada guru-guru mereka, ada di Kelantan, ada di Mekah, ada di Mesir, ada di mana. Dia perbaiki kedudukan mereka, perbaiki diri mereka menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tak cukup dengan tu, mereka buka pula pondok untuk bagi ilmu kepada orang, macam mana tanah tadi menubuhkan rumput dan rumpai kepada orang lain. Inilah tuan-tuan keberkatannya ulama-ulama silam yang telah pun bukan setakat mereka mempunyai ilmu, tapi mereka telah mengajar orang lain, ramai anak-anak murid mereka. Tuan-tuan sekalian, inilah tutup guru kita yang kita dah duk sayang kat mereka ni. Sebab mereka itu sebagai contoh akhlak yang baik. Ada tutup guru kita cakap bohong. Duk bohong tu kita. Dia rumah bohong bini, berkelai sampai matahari jatuh, keluar main kelai orang lain, balik pergi duk kuyu bini. Dia kata aku duk cari aku tak jumpa ngahak pula hari tu. Kita tutup guru dah. Dia menjadi ikutan, menjadi contoh kepada orang lain. Inilah umat yang Nabi restu. Inilah umat yang Nabi sayang. Mereka sanggup
untuk menyampaikan ilmu, berjihad pada jalan Allah, walaupun mereka terpaksa mati di kampung dan di negeri orang. Tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi, yang Nabi pergi duduk di rumah dia masa hijrah. Sampai saja unta Nabi yang bernama Qaswa di Madinah, orang-orang Madinah buat nasyid tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Puji Nabi sampai Nabi Madinah, dia pegang tali unta Nabi. Ya Rasulullah, mai pergi rumah saya. Ya Rasulullah, mai pergi rumah saya. Rasulullah, mai pergi rumah saya. Nabi kata kepada para sahabat, orang-orang masa pegang, Nabi kata, da'uha fa innaha ma'muratun. Biar unta aku ni jangan tarik tali dia, sebab dia juga menerima perintah dari Allah. Dan mana dia berhenti, itulah Allah pilih duduk situ. Jangan sampai di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, unta berhenti. Nabi kata, aku duduk di sini sebab di sinilah Allah pilih supaya aku duduk. Abu Ayyub Al-Ansari itu dua orang lagi ini. Dia minta Nabi duduk di atas, dia duduk di bawah. Tak nampak Nabi duduk di atas, dia duduk di atas, Nabi duduk di bawah. Nabi kata, kamu duduk di atas, aku di bawah sebab banyak orang Nabi di bawah Muslim. Malam-malam tuan-tuan, dia buat tidur. Bini penyuruh tu, dia penyuruh ni. Awak tak wali tidur di bawah, macam Nabi di bawah, tak tahu. Tidur penyuruh kata. Abu Ayyub Al-Ansari zaman Sayyidina Umar, dia ikut tentera Islam ke Turki untuk buka Turki. Apabila dia sampai di ibu negara Turki nama Ankara, Abu Ayyub ini sakit. Apabila dia sakit, dia wasiat, dia kata, kalau aku mati, simpan aku di bumi Turki ini, jangan bawa balik ke Madinah. Sebab apa? Aku nak Allah bangkit aku di akhirat. Allah bangkit aku dari bumi yang aku datang untuk menyampaikan ajaran Allah di sini. Ni tuan-tuan orang-orang dulu sahabat Nabi, muslimin muslimat dan rahmati Allah. Inilah prinsip, inilah yang tuk-tuk guru kita dah buat. Tuk-tuk guru dulu buka pondok bukan sebab bagi gaji. Ayah saya buka pondok, tanah dia pula buat pondok atas tanah dia. Tapi mereka adalah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya tu ayah kita, tak ada siapa yang bagi gaji. Saya jadi mufti ada gaji. Cuma saya nak betul tuan-tuan, jangan panggil mufti kerajaan negeri Kedah, mufti negeri Kedah. Itu saya mufti Pak, lah jadi mufti UMNO mufti kerajaan, mufti negeri. Sebab saya pergi baru ni, kami ada ketua di mengadap Raja Nazrin Shah pada kami buat muzakarah di Ipoh, lawat di ziarah apa dia mengadap dia di Istana Bukit Candan di Kuala Kangsar. Nazrin ni dia raja yang dia kata Datuk-Datuk Mufti semua saya nak kesan, tuan-tuan ini Datuk Mufti semua ni jangan sebut Mufti negeri, Mufti negeri Kedah, Mufti negeri Perak, Mufti kerajaan, Mufti kerajaan, jangan sebut Mufti kerajaan, Mufti kerajaan Perak, Mufti kerajaan Johor. Tuan-tuan sebut Mufti negeri sebab tuan-tuan dilantik oleh tuanku, bukan kerajaan. Kira lagi kalau tuan-tuan DAP menang, Mufti kerajaan DAP dia bersama kami di Jawa Tengah. Sebab itu tuan-tuan bukan mufti kerajaan, mufti negeri. Sebab saya pun tuanku yang duk sambung kontrak saya seterus tuanku, bukan kerajaan.
bukan Ustaz Azizan, bukan Mukhlis. Saya lari Tuanku kata cukup ganti orang lain, saya pun balik ke Korea. Dia tak apa. Tuanku kata jadi mufti ni saya pun jadi mufti negeri. Ni Ustaz Aminuddin pun dia ahli jaga kuasa negeri kita, bukan ahli jaga kuasa kerajaan negeri kita. Ya, kerjaan awak. Dia masa dulu kita kata mufti dalam kuasa bantuan kerajaan negeri kita. Jangan lupa dah dikelek. Saya tak apa. Jadi tuan-tuan perempuan, inilah Nabi kata ini umat yang aku sayang. Tapi dalam kalangan umat aku ada juga yang jenis nombor dua. Apa dia? Nabi kata wa kana minha ajadik amsakatil ma' fa nafa'a Allah biha an-nas fasharibu wa saqaw wa zara'u. Ada golongan umat aku yang apabila hujan itu turun jenis tanah yang tak reti hisap air. Dia hanya menakung air. Orang lain boleh ambil air, ambil faedah, boleh minum, boleh sakau, boleh mereka minum, boleh mereka zarang, boleh tanam, ambil air takungan dia. Tapi dia sendiri tak hisap pun air yang hujan turun. Maknanya dia pandai cerita ke orang saja. Dia sendiri tak kuat dengan ilmu yang dia dapat. Tapi tak mau kan. Ustaz pun kena ingat juga. Cerita ke orang kami derma. Tung derma lalu depan dia haram tak dulu. Ustaz pun mengajar derma di bangku. Jangan jadi ustaz di masyarakat belum mengajar surau dia. Kita ni mau nak sedekah bagi hak elok, bagi hak kita sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia cerita pula Umar hadis Nabi Abu Talha bagaimana dia mendermakan sebidang tanah kebun tamar yang bernama Bani Roha. Dalam riwayat Imam Malik bin Roha, takwalah. Dia bagi yang paling sayang, iaitu tanah yang paling sayang, pokok kurma yang paling sayang. Ustaz yang cerita bini dia tak memang hidup tersurah dulu. Dia kata, nak bagi hak sayang, hak sayang jangan bagi. Lepas itu hari itu kena hari Jumaat, Ustaz tak ada rumah, mai orang tani minta sedekah. Mai dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo ni mari tani. Habis ada apa tuan Ustaz tadi? Minta lah ambo nak pergi sembahyang jemaah ni tak ada kain, mereka tak ada, minta satu. Seluruh ambo ni cuma lah. Mana kotak lah, minta mereka satu selah nak pergi sembahyang jemaah. Perempuan Ustaz ni pergi ambil sama reda hak elok dari dalam hari itu. Pasal Ustaz kata bagi saya ni lah lagi dia tu sayang. Ambilkan sama reda orang anak dia. Orang tadi tu dia jekit sampai jatuh sampai mata dia minta kami tak baru. Mau tak buruk nak pergi semayang ada apa baru. Tak boleh Ustaz kata nak bagi hak saya. Hak ni lah Ustaz bagi saya. Kali dia perlu semayang beli dulu kau ini ambil. Alhamdulillah tani bersyukur. Balik Ustaz mengajar cari di Samarinda. Memang Samarinda ada dalam lagi. Tak ada apa-apa. Ada orang tadi tadi saya bagi. Tu bagi apa? Ke Samarinda tu saya. Kan mengajar malam kemarin kita bagi hak saya. Tu saya bagi abang saya kali. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Dah tu kita mengajar bagi orang lagi. Kita lah kita bagi kawan. Ustaz lalu ni mampu. Ustaz jenis tak erti hisap ayam. Ustaz jenis takung ayam, orang lain boleh ambil faedah, dia tak dapat apa. Ni pun ramai ustaz ni tak mau.
Nabi tak suka ustaz. Nabi tak suka orang berilmu hanya reti mengajak orang, reti apa kawan. Kita sendiri tak buat apa yang kita ada. Sebab itu Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Asakir pun, Ustaz Aminuddin sebut tadi Ibnu Asakir, saya pergi melawat dah kubur dia, duduk tengah orang Depok. Di mana? Di Damsyik. Duduk tengah orang Depok, ombak jalan kubur dia, kata orang tak boleh pindah, Allah tak boleh pindah, duduk tengah orang Depok. Ibnu Asakir dia riwayat satu hadis Nabi, dia kata, Nabi bersabda, asyaddun nasi hasratan yawmal qiyamah rajulun amkanahu Allah talabal ilmi falam yatlubhu. Manusia yang paling menyesal tak habis-habis di akhirat kelak, manusia yang Allah bagi kesempatan boleh mengaji ilmu agama. Tunggu ada lagi kelas pondok-pondok mengaji, kuliah ada sana sini orang duk mengajar. Ada dah peluang untuk dia mengaji agama. Kelas pun orang buka, tunggu pun duk mengajar, dia pun sihat. Tiba-tiba dia tak pergi mengaji. Tak rebut peluang yang Allah bagi untuk mengaji ilmu agama, memperbetulkan akidah dia, memperbetulkan amalan dia. Dia tak mengaji. Baca Fatihah tak cukup satu itu, tak mengaji. Sedangkan dalam Fatihah kata mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah pada sebut ada 17 satu, ada 14 satu dalam Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin ada 2 satu, tapi mengaji tak tahu baca tahajud. Waladdallin, waladdallin, waladdallin. Satu-satu. Hak 14 tinggal 13. Suara sembahyang. Kata mazhab Syafi'i, tengok kalau lahan khafi sah, kalau lahan jadi tak sah. Tak ngaji, ada peluang boleh ngaji, tak mau ngaji. Ini manusia yang paling menyesal sekali di akhirat kelak, kata Nabi. Manusia yang kedua paling menyesal, rajulun adahu Allahu ilman fa'alima wa'allama fantafa'a Allahu bihin nas dunahu. Seorang lelaki yang Allah bagi ilmu, dia mengaji, dia mengajar orang, tapi manusia faedah daripada ilmu dia tak dapat faedah daripada ilmu dia. Hak ni pun ketuk dia tak habis di akhirat dalam di sana. Ustaz tadi ni hak Samarinda tadi jadi tuan-tuan, ini manusia yang kedua yang Nabi tak restu. Dan yang tiga lagi itu, wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Ada tanah yang hujan turun dia jadi qi'an. Qi'an ini Nabi kata tanah yang isap pun dah ayam, menakung pun dah. Anak bodoh tapi boleh gagah juga, dia takung-takung juga. Tapi anak bertiga ni dia jenis macam tak, tuan. Hujan turun 4 hari 4 malam, seriat hujan dia pun kering. Tak ada menakung, tak ada isap. Ini umat cukup tak umat. Dia tak dapat faedah apa daripada hidayat Allah, daripada ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Orang cerita Syiah pun dia, orang cerita Wahabi pun dia, semua ayat. Awak tak ada penayak, tak ada. Kita ni ada penayak, kita tahu juga Allah tak ilmu. Hari bukan dia. Kalau melarat kata, saya tengok YouTube baru ni ada seorang video kat saya kata, seorang ulama Syiah mengucap seorang budak-budak, Syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Ali waliyullah. Pada dia mengucap kata, wa asyhadu anna Aba Bakr wa Umar wa Uthman kafir. Mengucap wa asyhadu anna Aisyah la'natullah alaihi. Allah. Tapi ada orang Melayu kita berlaku.
Tadi ada seorang cikgu sekolah jumpa saya masa saya banyak begitu. Dia kata kawan dia mati, suami kawan dia saya pergi ziarah. Suami kawan saya pergi ziarah. Kawan saya ni duduk mengaji sekali dengan saya. Cikgu ni pencin dah, tapi dia nak jadi dosa. Pipi Datuk, dia Syiah Datuk, saya kesian kat dia. Dia kata kami Syiah betul, mana ada orang-orang Kedah yang paling berlawan untuk kami lah Hasan. Mana ada kami betul, kami ini. Cikgu kata hang tak betul, hang balik dah. Tak balik dah, dia kata kami betul. Suami dia mati kemarin buat cara Syiah. Tuan-tuan, tak ada. Dulu bagi keluar putih, baca jumpa dengan Syiah. Tak ada pengayak. Berai pun rumah, tak kami dulu. Jadi tak ada pengayak. Kita ayak kita boleh. Ayak tahu ni berai ni tak kami. Tak ada ayak. Orang kata Abu Bakar pindah Quran, irtaddu wa nafamu, mereka jadi munafik pada pindah Quran. Betul. Dia kata Quran dulu turun awal 17 ribu ayat. Pak Abu Bakar Umar Osman ni pindah sampai 7 ribu. Oh betul. Oh dia jahat sungguh. Munafik sungguh. Saya dengar ulama Syiah mengajar dia kata Aisyah tu lah duduk dalam neraka. Duduk dalam neraka boleh ikat kaki dua naik kadah. Dia duduk makan sekarang ni tak kulul jiam. Tu kata dia. Aisyah duduk makan bangkai dalam Allah sampai begitu dia hina isteri-isteri. Kalau dia kata mufti ke tak terpakai, saya barangkali saya barangkali semua. Tapi kalau kata Abu Bakar tak pakai, Aisyah tak terpakai, saya tak boleh. Tak boleh nak terima. Tapi orang Melayu kita bukan cakap Syiah tak terima, punya tak ada ilmu, tak mau mengaji ada ilmu, bukan cakap syahadat. Tuhan harun pada. Ada manusia yang mengaku Tuhan. Ada pula pinduk mengaku ni Tuhan harun. Ni pasal tak ada ilmu lah. Ada tu guru tak mau mengaji. Ada kitab tak mau baca. Ada ke pula Tuhan harun. Nawak tak boleh kena tangkap lumpuh. Tuhan apa lumpuh ni? Tapi orang kita ni sebab tak ada ilmu tu senang orang menyata. Kita tak ada ilmu ni senang. Sebab itu saya kata dunia lah ni sebab orang tak ada ilmu agama lebih kurang goreng pisang. Goreng pisang pun dia beli. Kalau dia kerat kasut selipar dia buat goreng pun beli juga. Dia kata nak try tengok. Goreng kasut selipar ni sedap. Kalau ambil teknik goreng pun dia kata nak try makan juga. Jenis tak ada ilmu ni tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Riwayat Abdul Mas'ud, belajar ilmu kena ajar orang. Pada tiga ni jenis batik tak hang turun banyak mana pun hujan 20 orang mengaji dia tak mengaji, orang ramai dia tak ramai, orang pergi dengar ceramah agama dia tak pergi. Ni jenis batik tak begitu. Tak ada dapat faedah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi cukup tak restu umat dua jenis. Hak jenis menakung tak isap pun Nabi tak suka. Hak jenis batih tak takung pun tak isap pun tak Nabi tak suka. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita nak pertahankan ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan boleh pertahan dengan semangat saja tuan-tuan. Dengan bendera, kita bawa bendera ahli sunnah wal jamaah, kita kibar sampai patah bulu, tak boleh pertahan. Pertahan ahli sunnah wal jamaah, pertahan mazhab Imam Syafi'i dengan ilmu tuan-tuan. Bukan dengan semangat. Semangat pun kita tak ada ilmu. Goncang bendera ada orang mengaji tapi tak jadi tuan-tuan. Tak mau cakap. Goncang bendera, angkat bendera, sungguh tak semaya. Tak ada ilmu. Batu tak ada ilmu. Kena ada ilmu.
kongsi, jadi kongsi berdukri banyak kali lah saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah ilmu kita, dan ilmu yang kita maksud ilmu yang berasaskan pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita di Malaysia di Kedah ini, kita memilih mazhab Imam Syafi'i, dan kita tak akan kata mazhab Hanafi dan mazhab ulama kita ini tentang itu, tapi kita dengan pendekatan kita mazhab Imam Syafi'i, dan kita semua mengaku bahawa ulama mujtahid itu adalah ulama-ulama yang betul semuanya. Barangkali itulah sedikit pandangan saya sebagai berkongsi sama maklumat dengan tuan-tuan guru kita dalam majlis pada malam ini. Sekian dulu aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.